Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat malam. Masih lagi malam. Alright. Malam ni saya nak berkongsi sedikit tips ataupun sedikit info mengenai kereta. Yes, kita kembali kepada kereta. Untuk kereta automatic ataupun kereta manual, dia ada, iaitu satu jenis bunyi. Bunyi ni akan muncul sebelum dia rosak. Bunyi ni adalah satu macam petanda lah, macam satu hint dibagi kalau bunyi ni wujud, dia ada something wrong dan dia boleh menyebabkan kerosakan kalau kita abaikan bunyi ni. Apa benda bunyi tu? Bunyi tu kita kenali dia ataupun panggilan dia adalah bunyi lalat. Dia bunyi dia macam lalat tengah terbang. Macam tu. Macam mana nak dengar bunyi dia? Kita tengok video ni. Boleh dengar ya? Itulah bunyi lalat ataupun istilah kita panggil gearbox dah menghasilkan bunyi lalat. Dia berbunyi pada semua gear kecuali gear parking, gear P. Gear P dia tak bunyi. R, N, D semua berbunyi. Dekat video tu, bunyi lalat tu ataupun kita panggil lah bunyi lalat tu datang daripada gearbox auto. Alright, dia bukan hanya datang daripada gearbox auto perdana macam yang contoh video tu. Apa-apa gearbox auto pun boleh menghasilkan bunyi lalat tu. Dan bunyi lalat tu bukan hanya datang daripada gearbox auto sahaja. Dia juga boleh datang daripada power steering, hydraulic power steering. Dia juga boleh datang daripada enjin. Enjin pun boleh menghasilkan bunyi yang sama. Power steering pun boleh menghasilkan bunyi yang sama. Jadi sekarang persoalan dia, kenapa dia berbunyi? Alright, untuk power steering, untuk enjin dan untuk gearbox auto, ketiga-tiga ni dia akan mempunyai hydraulic pump. Hydraulic pump dia kalau untuk gearbox auto dan enjin dia menggunakan gear pump. Dan untuk power steering pula dia menggunakan rotary vent pump. Jadi enjin, gearbox auto dan juga power steering ni dia ada pump. Dan bunyi lalat tu datangnya daripada pump. Itu adalah bunyi pump, hydraulic pump. Kenapa pump tu menghasilkan bunyi? Pump tu sepatutnya tak menghasilkan bunyi, tapi dia boleh menghasilkan bunyi disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah minyak tak ada. Minyak tak ada, jadi pump tu akan sedut angin. Gear pump ataupun vent pump tu akan sedut angin, jadi dia akan menghasilkan bunyi. Sama juga bunyi lalat tu. Jadi bila dia sedut angin, dia kompres angin, jadi dia menghasilkan bunyi macam lalat tu. Faktor yang kedua adalah fluid flow ataupun aliran bendali. Sama ada bendali hydraulic, bendali auto, transmissions ataupun minyak hitam. Aliran dia terganggu disebabkan oleh tersumbat. Aliran yang kat mana yang terganggu ni? Aliran sebelum pump. Jadi maksudnya daripada oil sump, pickup line masuk ke pump. Daripada pickup line pergi ke pump. Kalau dia tersumbat dekat sini, dekat pump akan jadi negative pressure. Negative pressure ni adalah pressure rendah. Dia akan menghasilkan vacuum. Bila kita cuba
regangkan, kita regangkan hydraulics, kita akan menghasilkan ruang vacuum. Jadi lebih kurang macam angin tadilah masuk ke dalam pump dan dia akan menghasilkan bunyi. Kalau dekat gearbox auto, sebelum pump dia ada filter, auto filter ataupun automatic transmission filter. Macam ni. Okey. Jadi bila filter ni tersumbat, aliran ATF ataupun automatic transmission fluid akan terhalang. Jadi aliran dia tak cukup. Pump nak banyak tapi filter tak lepas. Jadi dia akan menghasilkan vacuum di antara liquid. Pendali auto tu dia akan ada bubble vacuum. Okey, dia akan ada bubble vacuum. So bila bubble vacuum ni masuk ke dalam pump, dia akan menghasilkan bunyi. Right. Sama juga dengan engine. Engine apa yang famous? Okey, kita bagi engine Campro. Engine Campro dia punya pickup line ataupun pickup strainer dia selalu tersumbat. Okey, ataupun nama famousnya kita panggil dia microphone. Dia selalu tersumbat. So bila dia tersumbat, aliran minyak ni nak pergi ke pump terganggu. Jadi dia akan menghasilkan bubble vacuum. Bubble vacuum di dalam minyak hitam. Okey. Dia akan menghasilkan bubble vacuum dalam minyak hitam dan bila bubble vacuum ni masuk ke dalam pump, dalam gear pump, dia akan menghasilkan bunyi. Tapi bunyi dia tidak sekuat gearbox auto sebab minyak hitam ni dia likat. Bila dilikat dia menyerap bunyi dan gegaran. Dia menyerap bunyi dan gegaran. Kecuali korang pakai minyak hitam cair. Dan untuk power steering pula, dia juga akan menghasilkan bunyi apabila minyak power steering, kalau kita buka bekas power steering, buka botol dia tu, tangki minyak dia tu, di dalam tangki minyak dia menghasilkan bubble, dia macam berbuih halus, buih banyak. Yes, itu pun akan menghasilkan bunyi. Okay, bila bubble kecil ni masuk ke dalam pump dengan bubble ni, dia akan menghasilkan bunyi. Dan biasa bunyi dia nyaring, lebih nyaring daripada gearbox auto sebab rotor vane pump ni dia pusing lagi laju dan dia menghasilkan bunyi yang lebih halus dan nyaring. Okay. Okay, next yang ketiga kan. Okay. Yang kedua tadi adalah gangguan kepada fluid flow. Yang ketiga adalah tersumbat terus. Sekatan. Okay, sekatan ataupun blockage. Jadi minyak betul-betul tak boleh nak mengalir masuk. Jadi bila minyak tak boleh mengalir masuk, di dalam pipe tu memang akan jadi total vacuum. Okay, jadi total vacuum. Jadi pump tu memang akan pump vacuum saja. So dia akan menghasilkan bunyi yang sama. Biasanya kalau dah total blockage ni, gearbox pun tak boleh jalan dah. Dia akan jadi free. Engine pun akan jam lah. Pump power steering pun dia akan jadi berat lah. Jadi macam mana cara nak atasi masalah bunyi lalat ni? Kalau untuk transmisi auto, mula-mula sekali cek kuantiti minyak. Sama ada kuantiti minyak itu cukup ataupun kering. Kalau di stick tu memang dah tak ada langsung lah. Kalau ada CP, biasanya transmisi auto dia tak berbunyi lagi. Betul-betul kering. Okay. Yang kedua, kalau minyak ada penuh tapi bunyi ada, biasanya disebabkan oleh auto filter yang dah mula tersumbat. Kereta masih boleh jalan tapi menghasilkan bunyi. Dia dah mula tersumbat. Dan pada waktu ni, kalau ikut saya punya pengalaman, saya tak galakkan kereta tu dipandu. Sebab bila pump dah berbunyi, maksudnya kuantiti ATF dah tak cukup untuk disupply ke seluruh gearbox. Kalau kita paksa jalan juga akan ada kerosakan. Sama ada pada clutch, pada bearing ataupun pada sistem-sistem lain. Sebab kuantiti minyak tak cukup.
kuantiti ATF tu tak cukup. Sama juga kalau bunyi tu datang daripada enjin. Maksudnya kuantiti minyak daripada oil sump nak pergi ke seluruh enjin tak cukup. Yes, kita start enjin hidup menghasilkan bunyi. Okay, bila kita jalan, kita paksa juga kuantiti minyak yang dihantar kepada con rod bearing, main bearing, piston ring, cam, semuanya tak cukup. Pressure dia mungkin akan jadi rendah dan diganggu oleh bubble. Bubble ni tak bagus, satu benda yang tak bagus. Okay, bubble ni satu benda yang tak bagus sebab dia tak boleh terima pressure. Bubble ni dia boleh compress. Jadi tak bagus untuk bearing. Okay, begitu juga pump power steering. Okay, pump power steering ni kalau minyak tak cukup, dia hanya menghasilkan bunyi dan steering akan menjadi berat. Tapi kalau minyak dia kering, dia akan menghasilkan bunyi dan dia boleh merosakkan pump. Sebab rotor vent type pump ni, dia bergesek daripada vent blade dengan rotor housing. Okey, dia bergesek. Dan pusingan dia laju. Jadi bila minyak tak ada, dia bergesek tanpa pelincir, dia akan rosak, akan haus, dia akan calar dekat rotor housing ataupun dekat vent blade, dia akan bercalar. Okey, kalau minyak ada tapi kurang, dia tak akan rosak, tapi dia akan panas, pump tak akan panas. Tapi kalau minyak betul-betul kering, kalau katakan steering rack bocor ataupun hose bocor menyebabkan minyak kering sepenuhnya, kalau kita pandu juga memang steering akan jadi berat, tapi masih boleh pandu, boleh jadi berat. Tapi risiko pump power steering untuk rosak. Bukan risiko, confirm rosak. Cuma tempoh pemanduan. Kalau bawa tu lebih kurang seminit saja daripada depan rumah nak masukkan dalam rumah, tak ada isu. Tapi daripada rumah nak ke bengkel, sampai bengkel nanti pump akan rosak. Jadi simptom ataupun tanda hint yang bunyi tu hasilkan, kita jangan pandang ringan. Sebab kadang-kadang kerosakan dia kecil, tapi bila kita abaikan bunyi tu, warning, amaran tu, dia boleh menghasilkan kerosakan yang lebih besar. Banyak kali dah soalan tu timbul, bunyi apa, orang tanya, tapi sebab nak jelaskan bunyi dengan menaik ni agak susah sebab kita tak boleh dengar bunyi melalui menaik. So tak nak kena rekod bunyi suara ataupun kena buat video, baru kita boleh dengar, oh macam ni rupanya apa yang kita panggil sebagai bunyi lalat. Alright, jadi sampai sini saja. Kita jumpa lagi lain kali. Harap dapat membantu semua dan beri sedikit info. Sekian.